اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله مجرها مرساها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Waalaikumsalam Nur Lili. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang begitu masyhur, yang sering kita mendengari akan dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu, sembahyanglah kamu, solatlah kamu, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu melihat, sebagaimana kamu tengok. Maka ulama mensyarahkan, nak tengok macam mana ustaz, kami tak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menjawab, alimuni, ai solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Ataupun yang telah disyarahkan ulama, solatlah kamu sebagaimana kamu tahu aku solat. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Itu kalau berpandukan hadis yang asal. Sembahyanglah kamu, rokoklah kamu, sujudlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi perkara yang pertama sekali yang saya nak sembang dengan tuan-tuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani ialah berkenaan bagaimana kita nak memahami hadis ini. Ni yang best, insyaAllah kita akan sembang pada pagi ini sekejap. Bagaimana kita nak faham hadis ini. Sebab bila sebut faham hadis, ada makna faham dari sudut zahir, bermakna satu layer. Bila kita baca je, oh macam ni kita faham. Ada dimaksudkan faham hadis daripada makna batin, apa yang berada di sebaliknya. Dua. Yang ketiga, kalau kita belajar hadis, ada yang difahamkan hadis daripada asbabun nuzul, bermakna hadis cerita lain tapi asbabun nuzulnya cerita lain. Maka kita nak ambil istifadah daripada hadisnya ke, atau daripada asbabun nuzulnya ke. Asbabun nuzul ni sejarah lah, sejarah ke, kisah ke. Bila berlaku satu cerita, maka turunlah hadis. Kadang-kadang hadis nak menunjukkan cerita tu, jelas ke jelas. Ada yang kadang-kadang kalau kita belajar ulumul hadis, hadis itu dia nak menunjukkan kepada satu benda yang lain. Hadis itu dia nak mentahqiqkan kepada satu benda yang lain. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini secara ringkas, yang mudah-mudahan kalian orang awam pun boleh belajar. Bila kita sebut ilmu hadis, perkara yang pertama sekali, selepas tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang ada sayang atas nama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita sebut masalah hadis, tidaklah boleh kita memahami sesuatu hadis itu dengan semata-mata suatu cara. Tulis poin yang pertama. Walaupun bukanlah maksudnya
bukanlah kelayakan bagi kita ni untuk memahami hadis dengan beberapa cara. Bukan. Tetapi poin yang pertama dulu, yang kalian perlu tulis di ruangan komen, dah. Bila sebut masalah hadis ni, dah, kita nak faham hadis ni tuan-tuan, bukan dengan satu layer sahaja. Baca, faham begini. Baca, dah. Sebab hadis ni keluar dengan pelbagai kisah, pelbagai cerita. Sebagaimana yang hamba sebut tadi, kadang-kadang difaham hadis dari sudut makna yang zahir, kadang-kadang difaham hadis dari sudut makna yang batin, dah. Kadang-kadang difaham hadis dari sudut makna maknawi, dah, yang apa tu tak nampak di sebalik mata. Kadang-kadang difaham hadis dari sudut asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul bagi Al-Quran, asbabul wurud, asbab benda tu diturunkan. Kadang-kadang difahamkan hadis, dah, hadis tu dia nak mentahqiqkan cerita lain, nak mentahqiqkan benda yang lain, ataupun nak mentahqiqkan hadis yang lain. Walau bagaimanapun tak ada masalah. Yang paling penting tuan-tuan ialah bagaimana mindset kita nak memahami suatu hadis daripada Nabi SAW. Baik, sempat tulis poin yang pertama tadi? Sempat ke tulis? Itu baru basic. Itu baru basic. Okey, dah. Kalau tak sempat tulis, saya ulang balik tuan-tuan. Waalaikumsalam Muhammad Khairan Haddafi. Sempat ke tidak tulis poin tadi? Sebab kalian berada dalam hashtag Santapan Rohani. Bila sebut Santapan Rohani, bagaimana setiap pagi saya nak bantu tuan-tuan? Rohaniah tuan-tuan terbina dengan ilmu. Itu sahaja matlamat kita setiap pagi jam 9. Macam mana saya nak bantu tuan-tuan? Membantu membina rohaniah tuan-tuan, dah, hidup dengan ilmu. Sikit tak apa, yang penting setiap hari ada ilmu bertambah. Setiap hari ada ilmu bertambah. Sebab maaf, masyarakat kita orang Melayu ni membaca ni kurang, dah, perangai membaca ni kurang. Jadi mudah-mudahan dengan live, dah, yang hamba dah bina Santapan Rohani ni hampir 2-3 tahun tuan-tuan, mudah-mudahan membantu bagi tuan-tuan untuk hari-hari kita tambah ilmu. Hari-hari, sikit pun tak apa. Okey, jadi soalan saya, adakah tuan-tuan sempat salin tadi? Poin yang saya nak sampaikan tadi berkenaan bagaimana cara nak memahami hadis Nabi SAW. Okey, baik. Jadi okey, tak apa Siti Zubaidah, yang mana baru masuk, ahlan wa sahlan. Bila kita sebut masalah hadis tadi, dah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Kalau kita nak mensyarahkan dari sudut hadis, apa dia mensyarah dari sudut hadis? Dah, bermakna hadis itu menceritakan, diperintahkan kepada kita sembahyang sebagaimana Nabi sembahyang. Salah sabila tak sempat salin. Ada lagi ke yang tak sempat salin? Nak saya bantu balik? Tengoklah nanti. Tengok daripada awalan balik. Tengok daripada awalan dan salin poin tu balik. Baik, saya nak terus pada fokus bicara kita pada pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi menceritakan berkenaan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Dari sudut layer yang pertama, ataupun pandang jurus, sudut yang level yang pertama tuan-tuan, tuan-tuan akan memahami, Nabi suruh sembahyang, kita dia sembahyang sebagaimana cara Nabi sembahyang. Betul? Nabi suruh kita solat sebagaimana kita tengok Nabi solat. Mudah-mudahan bila mana kita tengok Nabi solat, ulama takwil ayat itu kama allimuni, sebagaimana kamu tahu aku solat. Maka mudah-mudahan dengan kita tahu cara Nabi solat, kita boleh solat sebagaimana cara Nabi SAW. Baik, di sini saya nak ajar tuan-tuan ilmu mindset. Yang ni penting, sebab kalau mindset kita tak dibetulkan, maka kita tak akan jelas dan kita tak akan faham sejauh mana kita boleh mencapai kepada kualiti hadis Nabi SAW tadi. Maka mindset dia mudah. Sekarang ni tanya diri. Terima kasih kepada Nur Lidah. Sekarang ni tanya diri, adakah aku ni boleh solat sebagaimana cara Nabi solat? Tu dipanggil persediaan mindset.
Saya ulang balik. Sekarang ni kalian tanya diri, tulis di ruangan komen, dalam keadaan yang dah belajar hari tu dalam program NBS, jangan buat lagi perangai Qadariyah. Jangan buat lagi perangai Qadariyah. Ustaz, macam mana perangai Qadariyah ni? Qadariyah ni perangai dia macam dia sangka dia yang usaha, macam dia sangka dia yang buat. Kalau dia tak buat, tak jadi benda tu. Dah? Sehingga kan dia kata, ya Allah, boleh ke aku ni solat cara Nabi? Tengok dah alasan dia. Sedangkan aku ni ilmu pun tak ada, baru nak belajar, baru nak kembali kepada siratal mustaqim, dah, baru nak join program Ustaz Irwan. Tiba-tiba dia konon-konon tawaduk. Tuan-tuan, itu bukan tawaduk namanya, itu namanya Jabariyah. Afwan, itu namanya Qadariyah. Qadariyah ni apa? Dia sangka, dia usaha, dia dapat benda tu. Ni perangai Qadariyah. Qadariyah ni, ingat, daripada 73 golongan, maka mereka ni terkeluar daripada 73, daripada satu yang digariskan oleh Nabi SAW sebagai golongan yang benar. Dah? Jadi jangan buat lagi perangai Qadariyah ni. Semata-mata, kalau usaha jadilah. Dah? Nak khusyuk, usaha dulu. Sabar dulu. Mana kita nak dahulukan? Inilah penting. Jadi kembali kepada hadis tadi. Antara benda mindset yang saya cuba nak bantu tuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, tuan-tuan tulis di ruangan komen dan tanya diri dulu, adakah aku ni boleh solat sebagaimana Nabi solat? Itu je kunci dia. Adakah aku boleh solat sebagaimana Nabi solat? Saya ulang kali ketiga. Adakah aku ni boleh solat sebagaimana baginda Nabi SAW solat? Saya jawab, tuan-tuan, pertama sekali, baginda Nabi SAW tak akan menyebut perkataan itu dengan sia-sia. Tak. Nabi tak akan sebut dengan sia-sia, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, Nabi berkata bukan dengan akal, Nabi berkata bukan dengan mindset, Nabi berkata bukan dengan kehendak diri, tetapi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berkata semata-mata dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, kalau kita pandang hadis Nabi ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bermakna pada hakikatnya kalam itu datang daripada Allah, dizahirkan di atas lidah Nabi SAW. Maka persoalannya, adakah Allah Ta'ala berkehendak? Adakah Allah Ta'ala nak kita solat sebagaimana cara Nabi solat? Tuan-tuan tulis, tuan-tuan. Dah? Besi ni, dia kuat. Betul. Besi ni kuat. Apakah perkara, apakah benda yang boleh merosakkan kualiti besi? Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Besi ni kuat, benda yang kuat besi. Dah? Kalau tengok dalam zat bumi pun, besi ni benda yang kuat, sehingga boleh membina benda-benda yang sampai menjulang ke langit dengan kehebatan besi ni. Dah? Apakah benda yang merosakkan besi? Dan yang kata air. Tak. Yang lain, bukan daripada luaran, daripada diri dia sendiri. Udara merosakkan besi? Tidak. Cuba jawab. Terima kasih Nur Hashimah. Besi ni akan rosak, tak ada nilai bila mana berkarat. Betul? Itu asbab salsabila. Asbab kena air, berendamlah air dan sebagainya, jadi karat. Maka besi tu akan rosak dengan sebab karat. Karat ni datang dari diri sendiri, diri besi itu sendiri. Air itu punca je asbab. Dah? Air udara bila bercampur dengan air menjadi asbab kepada karat. Bila karat, tuan-tuan, tak laku dah besi tu. Kena ketuk, kena ketuk, kena ketuk. Dan ketukan pula kepada nak membuang karat bukan ketuk biasa-biasa. Kena ketuk dengan kuat ni. Nak buang karat, tuan-tuan. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad. Apa kaitannya ni mindset? Dah? Betul Nur Hayati, besi kalah dengan air. Maknanya sebenarnya yang merosakkan diri kita ialah mindset kita. Kita sendiri karat dalam kepala otak ni. Boleh ke aku solat sebagaimana cara Nabi solat? Sedangkan hadis itu bukan sahaja menjelaskan arahan, bahkan hadis itu menjelaskan kepada kita suatu benda yang kita boleh capai. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis itu bukan semata-mata menceritakan arahan suruh sembahyang. Bahkan hadis itu nak menggambarkan benda yang Nabi sebut, benda yang Allah Ta'ala nak menterjemahkan ke atas lidah Nabi untuk kita dengar sampai hari ini. Bukan semata-mata benda tu tuan-tuan untuk kita faham, bahkan benda tu kita boleh capai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Cuma bedanya, apa yang menyebabkan kita boleh capai ke tidak sebagaimana cara Nabi SAW solat? Jawapannya, sebab kita tak pernah ada ilmu. Kita tak pernah belajar pun secara khusus. Kita tak pernah belajar pun secara detail bagaimana cara Nabi SAW solat. Sehingga akhir sekali kita yang merosakkan diri kita sendiri. Kita yang menjadi punca kepada diri kita sendiri, yang sehingga kita boleh tanya, boleh ke aku solat sebagaimana cara Nabi solat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tuan-tuan, kalau kita kaji bab hadis itu, dia bukan sahaja menceritakan berkenaan perbuatan, bahkan dia menggambarkan kepada kita sejauh mana kualiti solat yang sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sebab tu kenapa kami dalam program solat itu mudah. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah, hari Sabtu Ahad ni kita ada program solat itu mudah. Program selama 2 hari kami mengkhatamkan kitab praktikal solat sempurna karangan Al-Muallim wal-Mukarram Al-Ustaz Muhadi bin Haji Jul. Untuk kami nak bantu tuan-tuan, sekurang-kurangnya aku pernah belajar bagaimana cara Nabi SAW solat. Dari sudut tangannya, letaknya, berdirinya, rokoknya. Yang penting kalian belajar. Macam mana ketika sujudnya, kaki tu bagaimana, waktu duduk tu bagaimana, waktu jari tu bagaimana, waktu bagi salam tu bagaimana. Sebagai contoh lah, sebagai satu value pada pagi ini, bila sebut salam, macam-macam pengalaman saya mengaji pondok dahulu. Tengok masyarakat orang Melayu, masyarakat di Thailand, masyarakat di Aceh, macam-macam pelik-pelik tuan-tuan. Ada yang tunduk dululah, Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh, saya tak kata ya, saya tak kata salah. Cuma apa saya nak kongsikan, dalam kebanyakan cara-cara itu, manakah yang lebih tepat, yang disandarkan kepada Nabi SAW? Itu sahaja. Dengan kita tidak menafikan yang lain. Macam dulu waktu saya di Aceh lagi pelik. Rupa-rupanya pengetahuan saya waktu di Aceh tu telah dibenarkan oleh Syekh guru kita, Syekh Zainul Asri tuan-tuan. Syekh Zainul Asri. Dulu waktu saya belajar di Aceh, siapa nak tahu ni? Dia cuba belanja love sikit. Waktu saya belajar di Aceh, saya tengok orang Aceh ni bila bagi salam, bila berpaling ke kanan, buka tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila berpaling ke kanan, dia buka tangan kanan. Dia bila berpaling ke kiri, dia buka tangan kiri. Sudah. Saya ulang balik. Waktu saya di Aceh dulu, orang Aceh ni bila berpaling ke kanan, dia buka tangan kanan. Bila berpaling ke kiri, dia buka tangan kiri. Okey. Persoalannya tuan-tuan, ni persoalannya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Bila kita dengar, bila kita tengok cara begini, nak dakwa salah apa ilmu yang kita ada, nak kata betul apa dalil yang kita ada. Saya ulang balik. Nak dakwa salah apa ilmu yang kita ada, nak kata betul apa dalil yang kita ada.
Maka saya simpan benda tu begitu lama tuan-tuan. Kadang-kadang dalam program saya cerita juga, waktu saya di Aceh dulu macam-macam perangai, macam-macam PL. Sana pun orang mengaji juga. Rupa-rupanya baru-baru ni Al-Mu'allim wal-Mukarram, guru kita yang mulia Syekh Zainal Asri Zainal Abidin, dia kata apa? Waktu beliau dekat Mesir dulu pun ada orang buat begitu. Tengok. Waktu di Mesir dulu, waktu dia mengaji di Mesir, ada orang Mesir yang belajar, alim mengaji, dia buat begitu. Waktu bagi salam ke kanan, dia buka tangan kanan. Waktu bagi salam ke kiri, dia buka tangan kiri. Baik. Apakah moral of the story yang saya nak tuan belajar sedikit dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini? Tuan-tuan, bila sebut mindset ni, sebab hari ni kita sembang bab mindset saja. Bila sebut mindset ni tuan-tuan, jangan kata benda yang kita tahu. Tulis kejap di ruangan komen. Benda yang kita tak tahu pun tuan-tuan, baik berdiam. Mindset ni. Jangan cepat menghukum, jangan cepat mengata, jangan cepat meletakkan suatu situasi dalam keadaan kita pun tak tahu ilmu tu. Dalam keadaan kita pun tak faham ilmu tu. Kita sangka kita bijak. Rupa-rupa, maaf saya lah, bodohnya saya, ya Allah. Nak kata orang lain salah, apa hujah kita? Sebab tu, semuanya berbalik kepada mindset. Otak ni penting sangat kita bina dengan ketauhidan yang betul. Jangan kita mengiya dan menyalahkan satu benda yang kita pun tak ada ilmu. Maksudnya, ilmu yang betul pun tuan-tuan tak tahu, apa lagi ilmu yang tak betul? Kalian faham ke faham ni? Kan bila sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, bermakna cara yang betul pun tuan-tuan tak tahu, macam mana tuan-tuan boleh nilai benda ni tak betul? Saya ulang balik. Cara yang betul pun tuan-tuan tak tahu, macam mana solat cara Nabi SAW, macam mana tuan-tuan boleh nilai benda ni tak betul? Okey, sebagai contoh. Saya nak tanya orang-orang lama lah. Tuan-tuan, siapa pernah kalau anak-anak tuan-tuan lah pernah solat, tuan-tuan pernah tengok tak situasi orang kejar imam? Kalau bagi muslimat jarang dia tahu kot, sebab jarang sangat orang perempuan buat ni. Kalau laki-laki tu perangai tu saya pernah tengok lah dulu. Orang kejar imam. Kejar imam ni begini. Dia masuk, imam dah rakaat yang ketiga. Ketiga, saat lagi rakaat keempat lah. Maka dia pun baru masuk. Selina. Bila dia baru masuk, dia boleh kejar imam tu takbir Allahu Akbar. Rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud. Padahal waktu dia baru masuk, imam dah rakaat ketiga. Saat lagi imam rakaat yang keempat, Zuhur. Dia masuk ni, dia masuk saja. Bila imam bangun rakaat yang keempat, dia pun sama. Sama rakaat yang keempat bersama dengan imam. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad Black. Sama dengan empat imam. Bila sama dengan empat, saat lagi dia ikutlah. Imam rokok, dia rokok. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Nur Hayati pernah tengok. Itu dipanggil orang kejar imam. Tuan-tuan, cukuplah saya salah. Cukuplah saya jahil dulu. Cukuplah saya bodoh dulu. Saya tak nak kebodohan tu sampai kepada tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Biarlah saya bodoh dulu. Dulu, waktu saya mengaji pondok, kalau saya balik ke bandar ke, balik ke rumah ke tuan-tuan, saya tengok budak-budak ni memang saya cela lah. Ni apa jenis tak mengaji ni? Konon kita alim. Sebab tu saya kata, biar bodoh tu setakat saya cukup. Biar jahil tu, biar saya terima cukup. Saya tak nak tuan-tuan jadi macam saya yang dulu. Tengok budak nak solat, ni apa tak mengaji ni? Mulalah. Konon-konon kita ada ilmu. Apa tak mengaji ni? Kejar imam. Sampai-sampai imam rakaat yang keempat, dia pun masuk empat sama. Okey. Konon-konon kita betul, konon-konon dia salah, kan? Konon-konon saya betul, konon-konon dia salah. Mengaji lagi. Last kali tuan-tuan, la ilaha illallah. Ni menyatakan kebodohan kita. Bila saya belajar di Aceh, saya jumpa beberapa lagi kitab-kitab besar tuan-tuan. Rupa-rupanya ada ulama' menceritakan kaedah begini. Walaupun kaedah itu
dipanggil kaedah yang bukanlah kata diletakkan di atas garisan yang pertama, muktamad ke, asah ke, sahih ke, dhaif ke. Tapi walaupun di bawah nak cerita kaedah ni ada. Kaedah ni ada. Tapi jangan buat, tak digalakkan buat. Point dia, mindset kita. Jangan mudah kata salah kalau kita tak tahu. Dalam kitab fiqah besar ulama sebut, cara kalau kita nak kejar imam, tapi jangan buat makruh, sebab dia berhajat kepada letih lah. Caranya begini. Waktu tuan-tuan masuk, tuan-tuan niat solat sendiri. Aku solat 2 rakaat, aku solat Zuhur 4 rakaat kerana Allah. Solat sendiri. Rokok, sujud, rokok, sujud, rokok, sujud. Bila sampai je rakaat yang keempat bersama imam, niat, aku ikut imam kerana Allah. Ni kaedah ulama sebutlah kitab fiqh. Bila sama je rakaat keempat, aku ikut imam kerana Allah. Habis. Sebab syarat imam makmum tidak wajib dilafazkan ketika takbir. Kan? Dah belajar dah kan? Syarat imam makmum tak wajib dilafaz ketika takbir. Allah, aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum ataupun imam. Tak wajib. Melainkan Jumaat sahaja. Jumaat wajib dilafazkan. Wajib diniatkan pada hati. Aku solat fardu Jumaat, imam. Wajib. Aku solat fardu Jumaat, makmum. Wajib. Solat yang lain tak wajib. Dah. Tak apa Haslina. Maknanya sabar dulu Haslina. Saya faham. Sekarang ni saya kata bukan benda tu boleh buat. Benda tu tak salah buat. Tu point dia. Dan saya tak suruh buat pun. Masalah diri kita ni konon-konon bijak pandai. Nak hukum kata apa ni semayang jenis kejar-kejar tu imam ni. Rupa-rupanya kaedah fiqh kata, mula-mula masa dia solat, dia niat seorang diri. Bila bersamaan dengan imam, maka dia niat jemaah. Aku ikut imam kerana Allah. Jadi jemaah. La ilaha illallah. Maka sejak daripada tu tuan-tuan, banyak saya belajar sesuatu. Banyak. Rupa-rupanya ilmu ni bukan sebenarnya ilmu tuan-tuan. Tulis kalau tuan faham bab ni, insya-Allah saya yakin tuan akan berjaya. Keturunan kalian bakal berjaya. Anak cucu cicit kalian bakal berjaya menjadi hamba yang sebenarnya. Rupa-rupanya ilmu ni bukanlah ilmu tuan-tuan. Ilmu yang sebenar ialah al-adab. Itu ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar ialah al-adab. Sejauh mana adab kita dengan Allah, adab kita dengan makhluk, adab kita dengan ilmu, dan akhir sekali adab kita dengan diri kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab itulah minta maaf dah. Nak tambah cerita sikit lagi. Sejak daripada itu, bila saya balik daripada Aceh tuan-tuan, saya pegang. Memang kalau orang nak panggil saya ustaz ke apa, memang saya tak terima lah. Walhal dulu name card saya ni, saya bubuh Al-Jahil Muhammad Irwan. Biar orang nak kata apa. Sebab saya tak mampu. Bila saya balik daripada Aceh tu, Allah, bila kita belajar makin banyak, rupa-rupa makin banyak kita tak tahu. Maka dulu name card saya, maaf ni, tuan-tuan tak usah tiru lah. Dulu name card saya tulis Al-Jahil Muhammad Irwan. Orang tanya, ustaz, kenapa buat Al-Jahil? Saya kata, kita ni alim ke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La, yang alim cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajarlah tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang rasa boleh ke aku solat cara Nabi SAW, jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Sebab itulah hari Sabtu Ahad ni kami sediakan satu platform belajar secara online untuk satu keluarga. Tuan-tuan please, saya minta sekali je. Saya nak bantu. Kalau tuan-tuan rasa solat tuan-tuan dah betul, kan? Kalau tuan-tuan rasa solat tuan-tuan dah betul, please, bagi tuan-tuan yang tak mampu mengajar anak, mengajar adik-beradik, saya minta kerana Allah Ta'ala agar bawa mereka join program ini. Sebab kami buat satu program pendaftarannya untuk satu keluarga, untuk satu family. Saya tak kisah anak tuan-tuan ada 10 orang ke, 20 orang ke, saya tak kisah. Yang penting saya nak tuan-tuan belajar sebagaimana cara Nabi SAW solat. Link telah diberikan. Tak rugi tuan-tuan mendaftar. Sebab dari situ tuan-tuan,
Pertama, dia akan membantu kepahaman mindset aku. Rupa-rupanya aku boleh solat cara Nabi SAW. Yang kedua, dia akan menilai solat-solat kita yang lalu. Ya Allah, rupa-rupa banyaknya yang salah. Tak apa. Yang ketiga, tuan-tuan dengan ilmu yang kalian belajar pada hari Sabtu Ahad ni, tuan akan mula memperbaiki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sebab tu kenapa kami buatlah bentuk Facebook. Sebab bila kita buatlah bentuk Facebook, tuan-tuan boleh tengok pula beratus kali. Kalau kami guna webinar ataupun Zoom, habis Zoom, rak'ah, bermakna benda tu simpanan tak ada. Tapi kalau kami buat secara live Facebook, dalam grup tertutup, tuan-tuan boleh tengok berpuluh-puluh kali. Tengok banyak kali. Tengok untuk ulangan. Supaya apa tuan-tuan? InsyaAllah saya doakan tuan-tuan, keturunan tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, anak-anak kami, keturunan kami, pelajar madrasah kami, staf-staf kami dan keturunan mereka, mudah-mudahan ayuh kita bersama-sama boleh mencapai solat sebagaimana cara Nabi solat. Yang paling penting, pertama, adab kita tuan-tuan, rendahkan diri. Jangan sangka kita banyak tahu. Rupa-rupa banyak lagi tak tahu. Bak jari pun tak tahu cara. Saya yang mengaji pondok berbelah tahun pun tuan-tuan, bak jari pun tak selesai. Dah, rupa-rupanya Allahu Akbar. Kita ni, dulu saya tak pernah ambil pendekatan. Saya tengok Tuan Guru Haji Nazaruddin, asyhadu an la ilaha illallah, buat begini. Macam ni je. Dah, kita buat straight. Dah. Saya tengok Abuya Amran Wali, asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Cuma waktu tu kita sombong lah, dah mengaji kitab-kitab besar kan. Tak belajar dah bab solat ni. Tapi tak ambil pendekatan secara maknawi, secara tengok. Tak tengok. Rupa-rupanya bila kita mengkaji hadis berkenaan solat, memang Nabi angkat asyhadu an la ilaha illallah, dibongkokkan sedikit. Ni ilmu untuk tuan-tuan ni. Dah. Saya bagi ilmu ni cukup. Nak belajar lebih banyak, hari Sabtu Ahad ni kita belajar lebih detail lagi. Ni cara Nabi angkat. Jangan terlalu straight. Memang kalau kita melihat hadis Nabi SAW, para as-sahabah melihat Nabi mengangkat tasyahud dengan bongkok, dibengkokkan sedikit. Bengkok menghadap kiblat straight. Nampak ni? Begini. Tak sah bengkok ke bawah. Bengkok. Yang ni menghadap kiblat. Dah. Kalau straight takut dia katah. Tuan-tuan boleh buat straight begini. Tapi Nabi buat bengkok. Jangan tanya ustaz, apakah kelebihannya? Wallahu a'lam. Dah. Tapi dalam setengah kitab dia sebut apakah rahsia setiap perbuatan Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Bongkok sikit. Ni daripada hadis yang sahih tuan-tuan. Cara Nabi mengangkat tahiyat. Saya halalkan ilmu ini, amalkanlah. Selebihnya, kalau tuan-tuan nak lebih detail, kami sediakan platform. Nanti admin kami masukkan link easy.la/solah. Solah tu dengan makna solat itu mudah. Dah, yang kita akan bersama-sama selama 2 hari. Satu pembayaran untuk satu keluarga, untuk satu family. Belajarlah bersungguh-sungguh agar kalian dapat solat sebagaimana cara Nabi solat. Ma'assalamah wa liqa', sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Satapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, terima kasih kepada yang kongsi star kepada kami pada hari ini.